Assalamualaikum. Hari ini kami memilih tajuk masalah tingkah laku iaitu ponteng kelas online. Okey, ini merupakan ahli kumpulan kami. Okey, yang pertama ialah maksud ponteng. Okey, ponteng merupakan satu perbuatan tingkah laku yang melanggar peraturan sekolah. Ini bermaksud seseorang pelajar dianggap ponteng sekiranya tidak hadir ke sekolah atau tidak menghadiri kelas online tanpa sebab-sebab yang dibenarkan pada waktu persekolahan. Oleh yang demikian, ponteng merupakan istilah yang digunakan bagi merujuk kepada apa jua kegagalan menghadiri kelas di sekolah secara sengaja atau alasan yang munasabah. Seterusnya ialah isu-isu semasa yang melibatkan pelajar di zaman pandemik COVID-19. Antaranya ialah kelas online susah nak faham, ibu bapa hilang punca pendapatan ketika PKP, pelajar terpaksa bekerja untuk membantu ibu bapa, tiada kemudahan untuk belajar, pencapaian internet yang perlahan, dan pelajar lebih suka kelas face to face. Seterusnya adalah kesan-kesan ponteng kelas online. Seperti mana yang kita semua tahu, ponteng kelas online sememangnya tidak akan memberikan kebaikan ataupun keseronokan. Malah, ianya boleh mendatangkan keburukan kepada pelajar itu sendiri. Antara kesan-kesan negatif yang berlaku dalam kalangan pelajar adalah yang pertama, pembaziran masa dan tenaga. Yang kedua, pelajar itu akan ketinggalan dalam pembelajaran. Yang ketiga, masyarakat akan selalu memandang serong kepada pelajar itu sendiri. Yang keempat, pelajar yang ponteng kelas online ini masa depan mereka tidak akan terjamin. Yang kelima, ia juga boleh menjejaskan peratusan sekolah dan memberi tekanan kepada guru untuk mengajar murid lain. Terdapat beberapa faktor pelajar ponteng ke kelas di atas talian. Kita boleh lihat yang pertama adalah kurang berminat terhadap pengajaran dan belajar secara online. Yang kedua adalah kurangnya kasih sayang dan pemantauan daripada kedua ibu bapa. Yang ketiga adalah pengaruh daripada rakan sebaya. Yang keempat, ingin mencari keseronokan. Dan seterusnya, peraturan sekolah yang terlampau ketat. Dan yang keenam, tekanan daripada ekonomi. Dan yang terakhir, yang sering kita dengar adalah mempunyai masalah capaian internet yang lemah. Cara untuk mengatasi ponteng kelas online. Yang pertama, memastikan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah sangat menarik. Yang kedua, menyediakan infrastruktur sekolah yang kondusif dan memastikan para pelajar mengetahui dan memahami peraturan di sekolah. Yang ketiga, menasihati ibu bapa mahupun penjaga pelajar yang terlibat supaya lebih bertanggungjawab. Yang keempat, pihak media sosial menerbitkan kandungan tentang kesan ponteng serta kepentingan pendidikan kepada semua. Yang terakhir, mencari punca atau faktor yang mendorong pelajar untuk tidak memonteng kelas online. Saya akan meneruskan pembentangan dengan inisiatif guru untuk mengendalikan pelajar yang sering ponteng kelas di atas talian. Iaitu yang pertama adalah dengan memberi sumbangan untuk pelajar yang kurang berkemampuan. Kita tahu di sini bahawa banyak juga pelajar yang kurang berkemampuan menjadi salah satu punca mereka ponteng ke kelas. Dan yang kedua adalah mengadakan pertandingan seperti pertandingan kehadiran dengan memberikan hadiah dan juga reward kepada mereka. Yang ketiga, memberi penghargaan kepada pelajar yang masuk ke kelas. Yang keempat, memberi hadiah kepada murid yang cemerlang dalam subjek tertentu. Dan seterusnya adalah menanyakan tentang masalah yang berlaku kepada pelajar itu supaya kita dapat kenal pasti masalah yang mereka hadapi. Dan akhir sekali adalah memastikan ibu bapa sentiasa menguruskan anak-anak mereka untuk menghadiri di kelas online. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Seterusnya adalah denda guru kepada murid.
Antaranya adalah guru memberi mata penalti kepada pelajar yang ponteng dengan sengaja. Yang kedua, memberi surat lamaran kepada murid yang berbentuk 3 surat lamaran, yang adalah yang pertama surat lamaran pertama, yang kedua surat lamaran kedua, dan yang ketiga pihak sekolah boleh menghubungi waris pelajar tersebut dengan memberitahu tingkah laku anak mereka semasa ponteng kelas. Dan yang ketiga adalah memberi latihan tambahan kepada pelajar yang ponteng kelas dengan sengaja. Dan yang terakhir adalah memberi bayaran denda kepada murid yang ponteng kelas dengan sengaja. Hal ini akan menyebabkan murid tersebut akan sedar dan bertingkah laku dengan baik kerana telah dikenakan bayaran. Okey, kita teruskan kepada peranan seorang guru. Okey, first, guru tu perlu membantu pelajar membina keyakinan diri. Yang kedua, guru perlu menerangkan kepada pelajar tentang keburukan ponteng kelas. Yang ketiga, guru perlu mendengar pelbagai atau kesemua masalah pelajar jika mempunyai sebab ponteng kelas online. Yang keempat, guru perlu memastikan pelajar sentiasa gembira ketika kelas berlangsung. Dan yang terakhir, guru jangan terlalu tegas ketika kelas online berlangsung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kesimpulannya, masalah ponteng kelas online dalam kalangan pelajar mampu diatasi dengan pelbagai cara yang telah dihuraikan. Sesungguhnya, pendidikan merupakan kemahiran asas yang perlu dimiliki dan ditambah baik oleh setiap individu kerana pendidikan boleh diibaratkan sebagai penyelesaian kepada segala rintangan dan cabaran dalam kehidupan. Jikalau pelajar sudah tidak mempunyai motivasi untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sehingga memonteng kelas, apalah nasib mereka apabila menjadi dewasa nanti. Justru itu, setiap pihak hendaklah berganding bahu melaksanakan langkah-langkah yang telah diutarakan demi generasi masa hadapan dengan lebih baik. Bab kata pepatah, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Semoga anak-anak muda ini dipersiapkan untuk menghadapi masa depan yang tidak menentu dengan ilmu yang bermanfaat di dada. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.